Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi sambungan siri video penjelasan saya tentang keutamaan solat berjamaah dan juga adab-adabnya. Setelah dua video sebelum ini, saya menerangkan adab-adab sunnah-sunnah apabila hendak keluar rumah untuk pergi masjid dan surau. Demikian juga apabila sudah sampai ke masjid sehinggalah keluar masjid, sampai ke surau sehingga keluar surau. Maka sekarang ini saya nak cerita pula sunnah-sunnah berkaitan dengan iqamat. Iqamat pun ada sunnah-sunnahnya ke? Ada juga. Okey, dan sambil bercerita saya berbasikal. Ayuh kita sama-sama dengar. Saya di Taman Tasik Seksyen 7 Shah Alam pada pagi ini bersenam sedikit. Sambil itu saya menceritakan sunnah-sunnah ataupun adab-adab iqamat berdasarkan sunnah Nabi SAW sambil berbasikal ya. Okey, kita mulakan dengan tujuan ataupun fungsi dilakukan iqamat. Apakah tujuan dilakukan iqamat? Semua orang tahu ia adalah tanda untuk semua orang yang hadir di masjid dan surau untuk mula membentuk saf, mula menyusun saf, meluruskan saf dan juga merapatkan saf. Oleh itu tak perlu bagi orang yang ingin, orang yang akan melaungkan iqamat itu memulakannya dengan perkataan ataupun lafaz saf. Kenapa nak disebut saf? Padahal tujuan iqamat itu sendiri ialah untuk semua orang masuk saf. Jadi ia adalah sesuatu yang kita kata nampak macam amal soleh tapi buat benda tak bijak ya. Maka tak perlu dimulakan dengan saf ataupun apa-apa yang lain. Terus saja memulakannya dengan lafaz yang biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey, itu poin yang pertama ataupun adab yang pertama. Adab yang kedua ialah siapakah yang patut melaungkan iqamat. Maka dalam hal ini ada sebuah riwayat yang berbunyi sesungguhnya orang yang melaungkan azan dia jugalah yang melaungkan iqamat. Akan tetapi walau bagaimanapun namun begitu hadis ini adalah dhaif, maka tidak boleh dijadikan dalil, tidak boleh dijadikan hujah. Maka bagi masjid, bagi surau yang sudah ada tukang azan, sudah ada muazzin yang rasmi, maka dialah yang melaungkan iqamat. Bagi masjid atau surau yang muazzinnya memiliki sesuatu halangan lalu tidak dapat untuk melaungkan iqamat, atau memang tidak ada muazzin yang rasmi, maka sesiapa sahaja pun boleh melaungkan iqamat. Alright, hadis yang disebutkan tadi adalah dhaif, maka tak semestinya orang yang melaungkan azan dialah yang melaungkan iqamat, tidak semestinya ya. Tetapi jika dilakukan muazzin yang sama, azan dan iqamat adalah bagus juga, kerana jika dirujuk Bilal, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal yang melaungkan azan dan Bilal jugalah yang melakukan iqamat. Okey, poin yang ketiga, adab yang ketiga, bilakah dilaungkan iqamat tersebut? Adakah dengan merujuk kepada timer di TV besar dalam masjid dan surau? Kebanyakan masjid dan surau sekarang ini sudah ada TV besar di hadapan yang menunjukkan waktu-waktu solat dan berapa lamakah selepas azan, selepas masuknya waktu solat untuk dilaungkan iqamat. Bila sudah sampai masanya, adakah terus dilaungkan iqamat? Tidak ya. Sebenarnya apa yang patut dilakukan ialah menunggu sehingga imam keluar, menunggu sehingga imam telah pun kelihatan, barulah dilaungkan iqamat. Jangan dilaungkan iqamat sementara imam masih lagi
dalam biliknya, dalam bilik imam ke, dalam pejabat masjid ke. Tunggu sampai imam sudah keluar, sudah kelihatan, baru dilaungkan iqamat, meskipun imam belum lagi berdiri di tempat yang memang khusus untuk dia melaksanakan solat. Dalilnya ialah hadis daripada Sahih Muslim, hadis nombor 606, mengikut penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, di mana daripada seorang sahabat dia, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Bilalun yu'azzinu iza dahadat fala yuqimu hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa iza kharaja aqama as-salata hina yarahu. Okey, pernah sekali Bilal melaungkan azan ketika matahari sudah pun condong ke barat. Tidak disebut dia solat asar ataupun maghrib, kemungkinannya maghrib. Maka tidaklah dilaungkan iqamat sehinggalah Nabi SAW keluar. Maka apabila baginda keluar, solat pun iqamat untuk solat pun dilaungkan, tak kala telah pun kelihatan Nabi SAW keluar. Jadi poin penting ya, iqamat dilaungkan apabila imam sudah keluar, baik daripada bilik imam ataupun pejabat, ataupun mungkin imam solat bersama-sama, solat qabliyah bersama-sama dengan orang lain di dewan utama. Apabila dia sudah mula berdiri, dia sudah mula berdiri untuk bergerak ke tempat solatnya, ketika itulah baru dilaungkan iqamat, meskipun imam belum sampai ke tempat yang sepatutnya dia melaungkan solatnya. Meskipun ini berdasarkan hadis yang lain, Sahih Muslim juga, hadis sebelum tu nombor 605. Tadi nombor 606. Nombor 605 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna salata kanat tuqamu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ya'khuzun nasu ma saffahum qabla an yaquman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maqamahum. Bahawanya solat diiqamatkan, iqamat solat dilaungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang ramai, yang ini para sahabat pun mula membentuk saf sebelum qabla, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat yang memang baginda melaksanakan solat. Maknanya rumah Rasulullah bersebelahan dengan masjid. Bila nampak saja Rasulullah keluar daripada rumahnya, maka sudah pun dilaungkan iqamat, sudah pun boleh mula melaungkan iqamat, meskipun Nabi SAW saat itu belum lagi berdiri di tempatnya untuk melaksanakan solat. Okey, dalam hadis ini, dalam bab ini ada juga sebuah riwayat lain yang berbunyi al-muazzinu amlaku bil azani wal imamu amlaku bil iqamati. Okey, muazzin adalah yang paling berhak menentukan azan, dan imam adalah orang yang paling berhak menentukan iqamah. Okey, namun riwayat ini adalah dhaif. Pun begitu, terdapat sebuah riwayat lain daripada Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, dan beliau mendaifkannya, tetapi terdapat riwayat kedua yang lebih kuat daripada Ali bin Abi Talib, riwayat Imam Al-Baihaqi ya. Jadi imamlah orang yang paling berhak menentukan iqamah. Alright. Okey, jadi bukanlah ditengok timer depan dekat kaca TV tu, tetapi apabila imam sudah pun kelihatan bergerak ke arah tempat solatnya. Okey, tentang timer di hadapan tu, di sebahagian masjid, di sebahagian surau, ia tetap sepanjang tahun. Sebagai contoh, katakanlah solat subuh. Okey, timer di situ fix, tetap sepanjang tahun. Untuk solat subuh, katakanlah misalnya iqamat 20 minit setelah masuknya waktu. Okey, jadi saya ingin sarankan kepada AJK Masjid, kepada imam, untuk menjadikan tempoh ini variable ataupun berbeza-beza. Jika kita dalam satu masa di mana subuh masuk awal, katakanlah subuh masuk 5.40 pagi, ada masanya subuh masuk 5.40 pagi,
maka boleh-boleh saja iqamat itu 20 minit kemudian. Kalau subuh masuk lewat macam sekarang ini, subuh masuk pukul 6.02. Sekarang ini 1 September 1 September, azan subuh lewat, maka tak semestinya iqamat tu kena 20 minit kemudian, kerana di kalangan para makmum, di kalangan jemaah, ada yang hendak pergi ke pejabat, ada yang urusan lain. Jika iqamat dilaungkan 20 minit kemudian, maka mereka tergesa-gesa selepas solat terus bangun tergesa-gesa untuk pergi pejabat. Padahal sebagaimana telah pun diterangkan dalam video lain, kita hendaklah menjadikan solat jemaah ini sesuatu yang friendly, makmum friendly, jemaah friendly, makmum friendly, di mana kalau subuh tu masuk lewat macam sekarang ini pukul 6 pagi, 6.02, boleh saja melaungkan iqamat 10 minit kemudian. Sebab lazimnya bila masuk waktu 5 minit pertama untuk dia laungkan azan, 5 minit yang kedua untuk solat sunat fajar, maka total 10 minit. Bila dah 10 minit tu boleh saja dilaungkan iqamat, ya. Maka cadangan saya, saranan saya kepada pihak yang menguruskan masjid surau, waktu iqamat itu jadikan ia variable, berbeza-beza, selari dengan bezanya masuk waktu solat dalam fasa-fasa, dalam tempoh-tempoh tertentu dalam setahun. Ia tak semestinya tetap, tak semestinya fix sepanjang tahun, ya. Hendaklah kita jadikan solat jemaah ini makmum friendly, mesra makmum, ya, sehingga orang lain pun merasa seronok, merasa gembira untuk datang solat berjemaah, bukannya sesuatu yang memberatkan untuk mereka. Okey, jadi yang ini tentang bila iqamat itu dilaungkan. Adab seterusnya ialah, adakah makmum, adakah orang yang mendengar iqamat itu menjawab lafaz-lafaz iqamat sebagaimana dianjurkan untuk menjawab lafaz-lafaz azan. Okey, bagi lafaz azan, memang dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar panggilan solat, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin. Okey, kecuali yang hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah. Kecuali yang itu kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Adapun selain itu kita ucapkan sama seperti muazzin, sama seperti tukang azan. Jadi isunya di sini sekarang, bagaimana pula dengan iqamat? Adakah makmum yang dengar orang yang melaungkan iqamat itu dia pun menjawab selepas setiap lafaz itu? Maka di sini ada dua pandangan. Pandangan pertama kata ya, dia turut menjawab sama berdasarkan sebuah hadis lain. Sebuah hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli azanaini solatun. Di antara dua azan terdapat solat. Dua azan yang masukkan di sini, azan pertama yakni masuknya waktu, dan azan kedua yang dimasukkan di sini ialah iqamat. Maka iqamat ni juga nama lain bentuk iqamat ialah azan. Maka berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, apabila kalian mendengar an-nida, panggilan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin. Maka untuk azan pun kita jawab seperti muazzin, untuk iqamat pun kita jawab seperti mana orang yang melaungkan iqamat itu. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua berkata, tidak dijawab, kerana yang dimaksudkan untuk kita jawab setelah setiap lafaz itu, ia merujuk kepada azan masuknya waktu solat. Masuknya waktu solat. Meskipun iqamat juga disebut sebagai azan, namun sama-sama diketahui bahawa yang dimasukkan untuk diulangi ataupun disebut lafaz itu merujuk kepada azan yang pertama. Apatah lagi dalam banyak hadis-hadis yang lain, iqamat disebut sebagai iqamat, tidak disebut sebagai azan. Ini pandangan yang kedua. Jadi dalam hal ini ada keluasan. Amalan saya sendiri, praktik saya sendiri, jika orang yang melaungkan iqamat tu dia slow maksud saya
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti saya pun sempat nak balas, nak jawab. Nak ucap seperti apa yang diucapkan oleh tukang yang melaungkan azan, maka saya ucapkan. Ada pun kadang-kadang yang melaungkan iqamat tu laju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laju pula, tak sempat kita nak balas, nak ucap sama balik. Maka dengan yang itu saya tidaklah mengucapkannya. Dalam hal ini, dalam adab ini ada sebuah riwayat lain. Ada sebuah riwayat dalam Sunan Abu Daud nombor 444, jika penomboran lain nombor 528. Okey, sebuah riwayat di mana yang berbunyi anna bilalan akhaza fil iqamati falamma an qala qad qamatis shalah qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adamaha. Okey, apabila Bilal melaungkan iqamat, maka apabila sampai kepada lafaz qad qamatis shalah, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan mengucapkan yang bermaksud mudah-mudahan Allah menegakkannya dan mengekalkannya. Namun riwayat ini adalah dhaif. Maka yang sahih adalah kita amal, kita lafazkan seperti apa yang dilafazkan oleh orang yang melaungkan iqamat. Dia sebut qad qamatis solah, qad qamatis solah, kita pun balas qad qamatis solah, qad qamatis solah. Balas ni secara senyap je, tak perlu secara kuat-kuat. Okey. Kemudiannya, apakah dibacakan doa selepas iqamat sebagaimana dibacakan doa selepas azan? Sekali lagi ada dua pandangan. Bagi yang berpandangan iqamat ni juga disebut sebagai doa, maka dia pun membaca doa selepas azan, selepas iqamat. Bagi yang berpandangan iqamat ni ialah iqamat, bukan azan, maka dia tidak membaca doa. Okey, jadi dalam hal ini ada keluasannya, ya, dua-duanya pun boleh. Cuma yang saya nak highlight di sini, apabila membaca doa selepas azan, tidak perlu mengangkat tangan. Bukanlah sunnah untuk mengangkat tangan. Boleh saja membaca doa selepas azan tanpa perlu mengangkat tangan, sebab tidak diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat mengangkat tangan untuk doa selepas azan. Okey, jadi tak semestinya tak perlu angkat tangan. Saya sendiri tidak angkat tangan. Dan bila di masjid, di surau, saya nampak juga kadang-kadang ada beberapa orang, tak ramai, yang tak angkat tangan, tapi mulutnya komat-komit membaca doa selepas azan. Jadi saya pun gembira tengok ada orang yang faham sunnah, ya. Ada orang yang faham sunnah. Jadi pandangan pertama, boleh baca doa selepas azan, boleh baca selepas iqamat, doa selepas azan. Pandangan kedua berkata tidak dibaca doa selepas azan untuk selepas iqamat. Sebaliknya, hendaklah fokus kepada memasuki saf, meluruskan saf dan merapatkan saf, bukan lagi untuk baca doa itu. Doa itu dibaca selepas azan. Okey, selepas azan. Okey, dan yang terakhir, bilakah pula makmum bangun? Bilakah pula makmum bangun? Dalam hal ini terdapat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarani." Jika solat sudah dilaungkan iqamahnya, maka janganlah kalian berdiri sampai melihatku. Okey. Jadi sebenarnya yang ni sebagaimana yang telah kita sebut tadilah, yang tukang melaungkan, orang yang nak melaungkan iqamat pun sepatutnya nampak imam barulah melaungkan iqamat. Makmum pun, jemaah pun sama juga, bila nampak imam barulah bangun. Sebenarnya secara terperinci dalam hal ini terdapat perbezaan pandangan. Ada yang kata makmum bangun masuk saf bila iqamat telah selesai. Ada yang kata ketika qad qamatis solah. Ada yang kata daripada awal. Sebenarnya dalam hal ini ada keluasannya. Yang penting kita masuk saf dan berebut, bersegera untuk mendapatkan saf yang pertama, saf yang depan sekali itu, ya. Jadi di sini ada keluasan. Yang pentingnya ialah nampak imam. Okey, jadi yang nak melaungkan iqamat pun nampak imam, yang nak berdiri itu pun nampak imam, barulah berdiri. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah
beberapa adab-adab berkaitan dengan iqamat yang selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di kalangan para penonton, para pendengar ada yang mulanya, ini pun ada sunnah-sunnahnya ke? Sebenarnya ada ya. Jadi moga-moga membantu dalam hal iqamat ini pun kita mendapat pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.